Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat menonton Bicara Naratif bersama saya Alvin Mahathir Yunus. Dan Bicara Naratif kali ini cukup istimewa, ada keunikannya yang tersendiri kerana kita bawakan khas dari negeri Sabah di bawah Bayu. Dan pastinya tetamu kita hari ini juga dari Sabah, negeri di bawah Bayu. Bagi anda yang sudah tahu ya siapa tetamu, siapa gerangan tetamu istimewa kita hari ini, pasti menanti-nanti apakah penjelasan ataupun perkongsian yang akan dimaklumkan sebentar lagi, apa yang kami akan sembang-sembang sekejap lagi. Dan kepada anda yang tidak tahu, InsyaAllah saya akan memperkenalkan, tidak perlu membuang masa lagi. Bersama dengan saya di studio sekarang ini ialah tidak lain tidak bukan satu-satunya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur, Ketua Menteri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Apa khabar? Baik. Baik. Ini jilung-jilung kali saya kira kita bertemu dan juga Datuk Seri berada bersama-sama kami ya di Bicara Naratif di RTM ini, dan saya kira penonton kita cukup teruja ya apabila mengetahui yang Datuk Seri akan bersama-sama kita di studio untuk Bicara Naratif hari ini. Jadi tidak lain tidak bukan, bila kita bawakan Datuk Seri ke sini, pastinya kita mahu mendengar lebih lanjut lagi ya tentang apa yang berlaku di Sabah ini, tentang pandemik COVID-19, tentang ekonomi, tentang pendidikan dan lain-lain. Dan pastinya Datuk Seri lah insan yang paling sesuai ya untuk bicarakan semua ini. Dan Datuk Seri, sebenarnya saya ingin ambil peluang ini secara peribadi untuk mengucapkan tahniah di atas pelantikan sebagai Ketua Menteri ya, lebih kurang sebulan ya yang lepas, insyaAllah. Dan kita harapkan sejam kita ini berjalan dengan santai, dengan baik ya Datuk Seri. Baik, kita akan topik yang kita angkat hari ini ataupun tema yang kita angkat hari ini adalah mendepani cabaran, melangkah ke hadapan. Cabarannya kita sudah tahu ya, oleh kerana pandemik COVID-19 ini, maka ramai yang terjejas. Jadi inilah kita ingin menggembleng tenaga rakyat dan juga pemimpin bersama-sama untuk melangkah ke hadapan, mengharungi bersama-sama kekeruhan ini mungkin. Baik, jadi Datuk, kita bercerita mungkin sebagai mukadimah, sebagai opening tentang COVID-19. Kes beberapa hari ini ya, walaupun dalam angka yang masih tinggi, masih 200 lebih, 300 lebih, malah beberapa hari yang lepas pernah lebih daripada 1000 kes di Sabah sahaja, tapi nampaknya beberapa hari ini sudah menampakkan kelandaian ataupun penurunan. Hari ini saja 288 kes, semalam 381 dan sehari sebelum itu 391. Datuk sendiri boleh kongsikan apa pendapat Datuk tentang ini, Datuk Seri? Alhamdulillah, saya merasa bersyukur kerana walaupun negeri Sabah boleh dikatakan mendepani COVID-19 ini, satu-satu negeri yang tinggi jangkitan COVID ini, tetapi hasil kerjasama daripada semua pihak, maka kita dapat menghadapi cabaran yang getir ini dengan baik, walaupun sekarang masih lagi kita berdepan dengan pandemik COVID ini. Tetapi seperti mana yang kita sedia maklum, kita pun baru mengambil alih kerajaan negeri Sabah baru 1 bulan 16 hari. Tetapi usaha daripada kerajaan negeri Sabah tidak putus-putus untuk kita memerangi COVID-19 ini. Banyak langkah-langkah yang telah kita ambil, antaranya ialah mengenakan perintah kawalan pergerakan dan juga macam-macam lagi, terutama sekali kita mengenakan SOP kepada rakyat kita. Kita nasihatkan mereka supaya senantiasa berjaga-jaga, mengikut nasihat kerajaan, SOP kerajaan. Kalau tidak perlu, mereka duduk di rumah, jangan terlibat ataupun pergi ke tempat-tempat yang boleh mendatangkan atau memudaratkan jangkitan kepada mereka oleh COVID ini.
dan banyak lagi langkah-langkah yang kita lakukan, semua atas kerjasama agensi-agensi kerajaan, terutamanya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera, dan juga NGO-NGO yang lain yang membantu untuk memastikan bahawa jangkitan ini tidak terus menular ataupun menjangkiti rakyat kita. Tidak dapat dinafikan bahawa jangkitan COVID ini adalah kerana kita telah mengadakan pilihan raya. Tidak dapat dinafikan oleh sesiapa. Dan saya melihat di dalam pilihan raya itu SOP tidak lagi banyak tidak dipedulikan sehingga kita dapat jangkitan yang agak tinggi di Malaysia ini. Dan saya kira Datuk Seri juga bercakap ini berdasarkan pengalaman, dapat melihat sendiri bagaimana KKM mengendalikan, kerana Datuk Seri sendiri berada dalam rawatan pada hari itu dan alhamdulillah sudah sihat hari ini. Baik, bila kita bercerita mengenai COVID-19 ini, kerajaan negeri telah menubuhkan jawatan kuasa pengurusan bencana COVID-19 negeri Sabah, dan kita lihat bahawa jawatan kuasa inilah yang memberitahu para rakyat semuanya tentang SOP, tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, juga data-data kes-kes positif dan juga kes sembuh semuanya. Bagaimana Datuk melihat peranan jawatan kuasa ini dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat agar kita semua tahu tentang apa sebenarnya yang perlu dilakukan mengharungi pandemik ini? Pandemik ini sebenarnya adalah cukup luar biasa. Inilah pertama kali dalam hidup kita kita menghadapi satu wabak yang begitu berbahaya. Bukan saja melanda negeri kita tetapi di seluruh dunia. Ianya memberi impak yang amat besar kepada ekonomi rakyat di mana-mana, dan tentu sekali untuk menangani masalah ini saya apabila pertama kalinya mempengerusikan mesyuarat kabinet yang pertama, saya telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas, iaitu jawatan kuasa bencana COVID negeri Sabah. Daripada jawatan kuasa ini kita bergerak untuk memastikan bahawa kita boleh menangani isu COVID ini. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Safar Untung, dan timbalannya ialah Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Christina Rundi. Kita mesti ada satu jawatan kuasa khas, satu saja. Sebelum kerajaan baru ini ambil alih, ada beberapa jawatan kuasa. Satu jawatan kuasa negeri dan satu jawatan kuasa di peringkat Jabatan Persekutuan. Tetapi apabila kita mengambil alih kerajaan ini, kita tubuhkan satu saja. Tujuannya ialah supaya kita boleh koordinat ataupun kerjasama yang lebih jitu, mantap di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi ini membolehkan lebih mudah kita untuk menangani masalah ataupun penularan COVID ini. Ini bukan satu perkara yang kita tangani secara khusus, orang bilang. Kerana itu kita perlu kerjasama semua pihak, semua jabatan, dan jawatan kuasa ini mengadakan mesyuarat tiap-tiap hari. Dan mereka akan membuat laporan kepada Majlis Keselamatan Negara. Mereka akan meneliti status penularan COVID ini di negeri Sabah. Di tiap-tiap daerah
apa yang berlaku dan macam mana menanganinya, dan seterusnya merumus langkah-langkah untuk memastikan bahawa kita akan selamat. Maknanya bahawa COVID ini, pandemik ini boleh kita tangani mengikut apa yang dinasihatkan atau ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik. Apabila Datuk Seri mengatakan yang jawatan kuasa ini hanya satu sahaja, adakah ini maksudnya bahawa SOP di Sabah berbeza dengan SOP di peringkat persekutuan ataupun di Semenanjung, SOP untuk COVID-19 ini? Dia tidak berbeza kerana apa yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara tiap-tiap hari itu melalui Kementerian Kesihatan Malaysia itu yang akan kita laksanakan. Melainkan ada perkara-perkara yang hanya mungkin kita apply ataupun lakukan di Sabah kerana ianya agak berlainan sedikit dengan di Semenanjung ataupun negeri-negeri yang lain. Jadi ini mengikut keadaan semasa dan ianya ditentukan oleh jawatankuasa ini, jawatankuasa COVID negeri ini. Mereka mempunyai tanggungjawab yang cukup besar. Boleh dikatakan mereka seperti yang saya sebutkan tadi, mengadakan mesyuarat tiap-tiap hari, mendapat laporan daripada lapangan di daerah-daerah dan mereka akan laporkan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk tindakan selanjutnya. Banyak perkara yang perlu ditangani selain daripada memerlukan bantuan, peruntukan daripada kerajaan persekutuan umpamanya, dan juga kita memberi nasihat setiap hari kepada rakyat supaya mengamalkan atau melaksanakan SOP yang telah ditetapkan. Karena ini saja caranya kita boleh memutuskan rantaian COVID-19 ini. Baik. Apabila tadi Datuk Seri ada sebut tentang peruntukan. Jadi mungkin itu pun kita boleh boleh masuk sedikit tentang menangani penularan COVID-19 ini, ya, dan juga membantu penduduk yang terjejas. Ada juga disebut oleh Datuk Seri tadi. Mungkin boleh perincikan apakah jenis peruntukan sebenarnya yang di Sabah dapatkan. Pertama, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Kerajaan Persekutuan kerana mereka banyak membantu negeri Sabah, terutama sekali memberi peruntukan untuk kita memerangi COVID-19 ini. Kalau saya boleh nyatakan di sini, kita dalam gelombang baru pandemik ini, apabila kita ambil alih kerajaan, kerajaan pusat telah menyalurkan bantuan segera sebanyak 50 juta kepada kerajaan negeri pada 26 Oktober yang lalu, khusus untuk memerangi dan membendung penularan pandemik COVID ini. Selain mereka juga memberi peruntukan kepada petugas-petugas barisan hadapan, kepada pejabat kesihatan negeri, hospital. Mereka menghantar pakar-pakar, doktor ke Sabah, petugas-petugas kesihatan. Banyak yang mereka bantu kepada kita di Sabah. Kalau saya boleh nyatakan di sini, melalui bantuan yang disalurkan, bantuan subsidi upah yang memberi manfaat kepada 17,144 majikan dan 134,867 pekerja dengan peruntukan 571 juta ringgit. Baik Datuk, kita berhenti sebentar. Nanti lepas ini kita akan lebih perincikan lagi tentang peruntukan itu. Kita akan kembali selepas ini di Bicara Naratif.
Jom ikut Izu. ARB 26, Skyline, GTR. Semua design dan custom work, fabrication semua dibuat di laman rumah sendiri. Dekat sini. Dekat sini bro. Style kan lowrider ni? Sayangi jentera anda seperti mana anda menyayangi diri anda sendiri. Jangan kau bimbangku kan sinari hidupmu. Selamat datang ke Ubang Kopi. 3 cabang kopi. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk buat bread pudding. Itu dia bintang kita. Boleh curiga, boleh terkena. Bersama dengan saya Anjing Indrawani dan pastinya kami bawakan suara dan juga aspirasi anak-anak belia dari bumi kenyalang ini. Nampak saya pun dah bersedia, jadi mari kita berkenal dengan beliau. Apa agaknya teknik yang boleh mengelakkan daripada kecederaan kerana mereka ini adalah orang kata ahli gustiringan yang profesional. Terima kasih terus bersama Bicara Naratif dan bersama saya di studio ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Kita masih berbicara tentang peruntukan yang sudah pun diberi oleh Kerajaan Persekutuan dalam Sabah menangani pandemik COVID-19 ini. Jadi saya kira rakyat ingin mengetahui secara perinci ya, Datuk Seri, boleh disambung lagi. Selain bantuan yang disalurkan melalui kerajaan negeri, Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan banyak bantuan melalui inisiatif-inisiatif prihatin dan bencana di peringkat nasional yang telah disalurkan secara langsung kepada rakyat kita di Sabah. Antaranya ialah sejumlah 571 juta disalurkan melalui bantuan subsidi upah yang memanfaatkan seramai 17,144 majikan dan 134,867 pekerja. Selain daripada itu, sejumlah 983 juta lagi diberikan melalui bantuan prihatin nasional yang memanfaatkan seramai 904,000 warga Sabah. Sejumlah 59 juta melalui geran khas prihatin yang memanfaatkan 19,671 perusahaan kecil dan sederhana PKS dan sejumlah 42 juta diagihkan melalui bantuan allowance khas COVID-19 yang melibatkan 113,942 petugas barisan hadapan. Jumlah keseluruhan yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sabah ialah 2.7 bilion yang telah pun disalurkan dan sebahagiannya lagi kecil kita sedang laksanakan. Baik, 2.7 bilion ya. Bilion. Datuk Seri, itu yang sudah diberikan, yang akan diberikan itu lain lagi. Baik,
COVID-19, kalau tadi bantuan-bantuan ataupun peruntukan telah pun diberikan kerana pandemik COVID-19 ini, dan oleh kerana kita berhadapan dengan pandemik ini, industri ataupun ekonomi terjejas. Bukan sahaja di Sabah tapi di Malaysia dan seluruh dunia. Kalau di Sabah ini terkenal dengan industri pelancongan, ya. Kita terkenal dengan Gunung Kinabalu, terkenal dengan pulau-pulaunya. Saban tahun ada saja pelancong yang datang. Tetapi disebabkan pandemik ini maka terjejas. Bukan sahaja pelancongan tetapi banyak lagi sektor-sektor yang lain. Jadi kita mendapat bantuan-bantuan ataupun peruntukan ini, saya percaya rakyat juga ingin mengetahui apakah pelan tindakan kerajaan negeri Sabah ini tentang bagaimana untuk merancakkan kembali sektor ekonomi ini. Kita mahu ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita terpaksa menghadapi PKP, ya, PKPB, PKPP, norma baharu. Namun ekonomi ataupun kelangsungan hidup perlu diteruskan. Jadi bagaimana pandangan Datuk tentang ini, pelan tindakannya? Kerajaan negeri memang mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk memastikan bahawa dalam kita menangani COVID ini, melaksanakan perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Tetapi kita juga memikirkan, mesti mengimbangkan aktiviti-aktiviti ekonomi kehidupan rakyat kita seharian. Kerana apabila kita menghadapi pandemik COVID ini, ianya telah menjejaskan ekonomi rakyat yang dengan begitu teruk sekali. Semua aktiviti ekonomi termasuklah pelancongan ini dan lain-lain terjejas sangat. Jadi kerajaan kena memikirkan untuk memerangi COVID dan juga untuk memikirkan bagaimana kita merangsang ataupun memulihkan ekonomi rakyat yang terjejas ini. Sekarang kita masih lagi menghadapi pandemik ini. Tetapi dalam pada itu, mana-mana yang kawasan yang dianggap sebagai penularan ini sudah menurun di zon-zon tertentu, maka kita juga memikirkan, Jawatankuasa COVID negeri memikirkan bahawa perlu kita aktifkan aktiviti ekonomi ini supaya rakyat boleh mendapat pendapatan dalam keadaan kita sekarang ini. Kerajaan memang amat menitik beratkan soal-soal seperti ini. Tetapi dalam suasana seperti sekarang ini memang agak terbatas. Melainkan apabila satu hari nanti keadaan kita sudah boleh kita laksanakan apa yang kita rancangkan ini, maka kita akan lakukan untuk memulihkan ekonomi rakyat kita yang begitu terjejas. Pelancong tidak datang ke negeri Sabah, pelancong tempatan pun tidak keluar untuk melancong ataupun melawat tempat-tempat yang ingin mereka lawati. Dan inilah normal baru yang perlu kita hadapi dalam COVID-19 ini. Tetapi usaha-usaha senantiasa kita lakukan untuk memastikan bahawa pergerakan sedikit demi sedikit ekonomi rakyat itu dapat dilakukan. Macam sekarang apabila mereka tidak dapat berniaga umpamanya, maka kita mengadakan beberapa inisiatif. Sebagai contoh, peniaga-peniaga kecil dikecualikan daripada membayar sewa primis-primis pihak berkuasa tempatan. Kita kecualikan mereka daripada membayar fee perniagaan. Dan mereka yang terkesan seperti yang tinggal di PPR,
kita kecualikan mereka daripada membayar sekarang ini sehingga bulan Disember yang akan datang ini. Mereka tidak perlu bayar kerana kita tahu mereka tidak dapat keluar untuk mencari rezeki. Maka kerajaan kita prihatin, kita bantu mereka. Kita kecualikan mereka daripada membayar sewa rumah di mana mereka tinggal. Baik. Baik, kita beralih pula ke 2021 iaitu berkenaan dengan belanjawan 2021 yang telah pun dibentangkan pada awal bulan ini. Dan kalau dari konteks negeri, ya, Sabah adalah penerima peruntukan boleh dianggap yang terbesar iaitu 5.1 bilion, ya. Dan sejauh mana Datuk Seri peruntukan ini akan digunakan, ya, untuk Sabah mendepani cabaran yang getir pada tahun 2021? Bagaimana kerangka tindakannya dengan menggunakan peruntukan ini? Kita berharap belanjawan 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada 6 hari bulan November yang lalu, kerajaan telah memperuntukkan 1 bilion bagi membendung gelombang ketiga COVID-19 ini. Kita berharap daripada peruntukan ini, Sabah akan mendapat lebih banyak bantuan. Sebab negeri Sabah yang amat terkesan sekali dengan penularan COVID ini. Peruntukan-peruntukan yang kita berharap dapat bantuan ialah setakat sekarang ini ialah bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sedang berjalan untuk menangani penularan COVID ini ataupun wabak ini. Jadi kita berharap dengan peruntukan yang agak begitu besar, Sabah mesti mendapat bahagian yang agak besar. InsyaAllah kita akan berharap Kerajaan Persekutuan akan dapat luluskan apa yang telah kita mohon kepada mereka untuk Sabah pada tahun 2021 yang akan datang ini. Baik, saya percaya setiap negara di dunia ini selepas, mungkin bermula dari sekarang sebenarnya, dan selepas ini era norma baharu, era pandemik COVID-19, semuanya akan menitik beratkan aspek kesihatan ataupun Kementerian Kesihatan masing-masing. Dan selepas ini kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan bertanyakan tentang Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, ya, keupayaannya pada ketika ini, dan itulah dengan peruntukan yang akan didapati ataupun yang bakal dipinta oleh Kerajaan Negeri Sabah akan mampu membangunkan Sabah ini terutamanya dalam sektor kesihatan. Jadi terima kasih. Selepas ini kita akan bertemu lagi, teruskan bersama Bicara Naratif. Bagi menggalakkan rakyat mendapatkan vaksinasi mencegah penularan penyakit, kerajaan bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi seperti pneumokokal, influenza serta COVID-19. Pelepasan cukai ini diberi ke atas perbelanjaan vaksinasi bagi diri sendiri, pasangan dan anak-anak terhad kepada RM1,000. Simfoni Alam, Khazanah Alam, Flora dan Fauna, Hidupan Liar, Kajian Saintifik, Biodiversity,
bersambungnya dalam Simfoni Alam setiap Selasa 10 malam. Hanya di TV1. Panorama, budaya, kesihatan, teknologi, pelancongan, sejarah dan isu-isu semasa. Antara paparan menarik yang dibawakan dari dalam dan luar negara. Saksikan Panorama setiap Isnin 10 malam. Hanya di TV1. Pengembaraan saya bukan berseorangan. Setiap kali episodnya akan ditemani oleh penggemar-penggemar yang telah kami pilih yang ada buku mereka sendiri. Jadi inilah dia penggemara yang akan mengembara dengan saya. Ke mana? Kita saksikan. Jom. Tempat ni agak unik sikit. Dia macam Singapura tapi dia versi Thailand. Sambil kita bercuti, saya sambil kita berjalan. Di situ pasal buku ni. Dalam muka surat 2 dalam Ajar dah baca? ada. Saya dah baca. Pengembara itu dia ada cerita dia. Dalam buku Travel. Terima kasih terus bersama Bicara Naratif. Kita didatangi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan kita teruskan ya, sambungan juga sebenarnya dari soalan tadi. Datuk Seri mengatakan tentang peruntukan untuk Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dalam belanjawannya untuk keseluruhan Malaysia adalah 32 bilion ringgit, dan kita mengharapkan bahawa JKNS akan mendapat satu jumlah yang besar untuk kita perbaiki jabatan kesihatan kita. Apa pandangan Datuk Seri sebenarnya, apa yang perlu kita perbaiki lagi di Sabah terutamanya untuk kesihatan? Untuk makluman, dalam jawatan kuasa COVID negeri Sabah, banyak perkara-perkara kekurangan kita yang dialami oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dan ini memerlukan bantuan seperti peralatan-peralatan tertentu di hospital dan juga mengenai dengan peralatan-peralatan yang lain di lapangan, di tempat kuarantin dan lain-lain lagi. Dan ini memerlukan satu peruntukan yang agak besar yang perlu diberikan kepada negeri Sabah. Dan saya yakin Jawatankuasa COVID negeri Sabah telah pun mengemukakan keperluan-keperluan ini kepada Kerajaan Persekutuan. Dan kita berharap mereka akan dapat mempertimbang dan meluluskan peruntukan yang kita minta ini. Kerana jika sekiranya kita kekurangan dengan alat-alat yang diperlukan untuk pesakit COVID dan sebagainya, tentu ini mendatangkan kemudaratan kepada mereka yang ingin menerima rawatan di hospital dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh nyatakan di sini, peruntukan-peruntukan yang kita perlukan ialah seperti pembelian bekalan reagen, kit saringan dan barangan habis guna. Dan sekarang ini peruntukan yang diperuntukkan untuk menyediakan umpama PPE, termasuk hand sanitizer bagi barisan hadapan,
Kementerian Kesihatan ialah 318 juta. 150 juta diperlukan kepada agensi pengurusan bencana negara dalam penyelarasan usaha memerangi COVID. 50 juta diperuntukkan untuk perolehan peralatan, bekalan, ujian makmal dan ubat-ubatan. Dan banyak lagi yang saya tidak boleh nyatakan satu persatu di sini, tetapi ianya amat perlu satu peruntukan yang agak besar untuk menangani dan juga memerangi COVID-19 di negeri Sabah ini. Baik. Itu kita sentuh tentang Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Apabila kita bercerita pula mengenai keselamatan ya di Sabah ini, gelombang ketiga pandemik ataupun jangkitan COVID-19 adalah dilaporkan daripada Ops Benteng, ya, dan seterusnya ke pilihan raya negeri sehingga ke hari ini. Jadi ini adalah satu isu yang mungkin sudah berlarutan begitu lama. Ya, bagaimana kalau selepas ini kita dapat melandaikan jangkitan dan kita semua mematuhi SOP, namun bagaimanakah untuk menjaga persempadanan itu, pasti ini juga memerlukan peruntukan yang begitu besar dan ia telah berlarutan begitu lama. Saya kurang pasti kalau dalam hari ini ya Datuk Seri boleh perjelaskan dengan terperinci, tapi mungkin untuk penonton kita, mereka memerlukan sesuatu penerangan daripada Datuk Seri. Dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri di mana saya selaku pengerusinya, perkara keselamatan ini telah dibincangkan secara terperinci. Kerana keselamatan ini juga merupakan satu asas yang perlu kita beri tumpuan, terutama sekali dalam membendung mereka yang datang merintasi sempadan kita, terutama sekali di Pantai Timur. Jadi dalam aspek keselamatan ini, mereka telah menyatakan bahawa kita juga memerlukan peruntukan yang agak banyak untuk memastikan aset-aset keselamatan ini cukup untuk melaksanakan apa yang sepatutnya kita lakukan, terutama sekali dalam menangani isu-isu pendatang tanpa izin ke Sabah, sehingga sekarang perniagaan barter trade kita stop sementara waktu kerana kita tidak mahu ada penularan ini datang daripada mereka yang datang ke Sabah, terutama yang merentas sempadan negara ataupun negeri Sabah ini. Jadi aset-aset keselamatan juga perlu diberi penekanan, dan kita telah juga mengemukakan keperluan-keperluan kita dalam mempertingkatkan lagi usaha ataupun aspek keselamatan ini. Baik. Kalau di Semenanjung Malaysia ada pelan rekalibrasi atau pendatang asing tanpa izin, iaitu ada PATI ataupun pendatang ini yang akan dihantar ke negara mereka kembali ataupun bekerja di Malaysia. Bagaimana kalau di Sabah? Saya kira ini tidak termasuk yang itu. Adakah kita ada sesuatu yang sama? Di Sabah dia berbeza kita menangani pendatang tanpa izin ini. Kita akan perincikan mengikut keperluan kita di Sabah. Kerana kalau kita melihat sejarah Sabah ini, pendatang tanpa izin ini memang satu masalah yang sudah berlarutan begitu lama. Jadi cara kita menangani isu-isu ini agak berlainan sedikit dengan di Semenanjung. Tetapi apapun yang kita lakukan ialah untuk memastikan keutamaan ataupun
kepentingan rakyat dan negeri Sabah itu mesti diutamakan. Selain kita juga atas sifat perikemanusiaan, kita juga memikirkan bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk menangani isu-isu seperti ini yang telah pun dilakukan daripada dahulu lagi sampai sekarang. Jadi isu ini agak sensitif kepada rakyat Sabah dan perlu ditangani secara baik supaya ianya tidak mendatangkan mudarat ataupun masalah sosial dan sebagainya kepada kita di Sabah. Baik, terima kasih Datuk Seri. Mengenai ini belanjawan negeri Sabah 2021, saya percaya akan dibentangkan pada bulan Disember ini. Boleh Datuk memberi bayangan tentang apakah tunjang atau asas ataupun tunjang belanjawan di Sabah tahun 2021? Kita akan mengadakan persidangan Dewan Undangan Negeri iaitu bajet negeri pada 18 hari bulan Disember yang akan datang ini. Banyak perkara-perkara yang diberi keutamaan untuk kita memastikan bahawa negeri Sabah ini bergerak ke hadapan. Terutama sekali perancangan untuk memulihkan ekonomi akibat wabak COVID ini. Dan kita berharap wabak ini akan berakhir ataupun menurun sekurang-kurangnya pada awal tahun hadapan. Jadi kerangka bajet kita ialah tertumpu untuk membangunkan semula ekonomi negeri Sabah. Dalam aspek ini, kalau kita bercakap mengenai membangunkan ekonomi negeri Sabah, banyak sektor-sektor yang perlu kita beri perhatian. Sektor pelancongan umpamanya kita kena uruskan dengan betul. Mudah-mudahan pelancong akan banyak datang ke Sabah selepas berakhirnya wabak COVID ini. Dan juga kita menumpukan kepada pembangunan yang lain, infrastruktur, pembangunan pertanian, pembangunan perindustrian dan juga pembangunan-pembangunan yang lain yang terjejas akibat COVID ini. Ini yang kita beri tumpuan, dan selain juga untuk memperkemaskan lagi jentera pentadbiran kerajaan kita supaya dapat melaksanakan apa yang kita ingin buat bagi negeri Sabah. Saya akan mengumumkan nanti mungkin satu garis panduan macam fokus hala tuju direction kerajaan ini tidak lama lagi. Jadi saya berharap apa juga yang kita buat adalah untuk memastikan ekonomi Sabah tumbuh, rakyat akan dapat manfaatnya. Kita akan dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak dan banyak lagi perkara-perkara yang menjadi keperluan kepada negeri Sabah. Baik. Jadi itu yang kita nantikan pada bulan Disember ini, insya-Allah akan diberikan pelan tindakan ataupun itulah oleh kerajaan negeri Sabah bagi kita mendepani tahun 2021. Baik Datuk Seri, kita berehat lagi sebentar. Teruskan bersama Bicara Naratif. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah.
Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa dua perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. The Blue Planet 2 team spent 3 years documenting this astonishing event. Every year, the waters of Norway are the setting for one of the greatest wildlife spectacles in the ocean. Over 1 billion herring pour into these fields. It acts like a dinner bell, and then all the orcas of the area gather. Selamat datang ke rancangan Agro Panel Muda. Bersama saya Syahzwi, saya akan bawa anda semua menjejaki Agro Panel Muda yang berjaya di seluruh negara. Korang mesti nak tahu ternakan apa kan? Jadi saya fokus untuk ni lah, buat ternakan landak. Apa beza landak ni dengan landak di sana? Jadi kita ni orang muda, kalau kita nak buat pelaburan, ni antara pelaburan yang menarik. Cabaran terbesar saya adalah macam mana kita nak menjual produk ni. Biar penuh ilmu di dada, tenaga, jangan sia-sia. Produktiviti Agro Panel Muda menjana ekonomi Malaysia. Kita terus lagi bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah dalam Bicara Naratif. Baik, Datuk Seri, Kerajaan GRS, ya, Gabungan Rakyat Sabah telah memenangi pilihan raya Dewan Undangan Negeri kali ke-16 baru-baru ini. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Datuk Seri, ya, visi dan misi mewakili GRS dan juga mewakili Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Perdana Menteri? Rakyat telah memberi mandat dan memilih Gabungan Rakyat Sabah di dalam pilihan raya umum negeri yang baru lalu. Maknanya rakyat menaruh harapan yang tinggi, yang sesuatu yang boleh memberi harapan dan manfaat kepada mereka. Itulah mesej yang kita rasa rakyat sampaikan sehingga mereka memilih kerajaan baru ini. Oleh yang demikian, kita telah merangka pelbagai perancangan untuk memenuhi harapan mereka ini. Kita tahu untuk melakukan dan melaksanakan sesuatu untuk rakyat bukan senang dan ianya mengambil sedikit masa untuk kita buktikan. Tetapi yakinlah bahawa kerajaan rakyat Gabungan Rakyat Sabah ini akan melakukan yang terbaik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi wujud untuk rakyat, pembangunan yang mereka harapkan, pembangunan asas, pembangunan infrastruktur dan lain-lain seperti mana yang kita dengar mereka harapkan kita lakukan. Ini akan menjadi panduan kita
untuk mentadbir negeri Sabah ini dalam tempoh sekarang ini sehingga kita menghadapi pilihan raya lagi sekali. Tetapi perancangan-perancangan yang kita lakukan ini saya yakin boleh membawa Sabah maju ke depan. Kita akan menjayakan program-program seperti apa yang disebut kemakmuran bersama tahun 2030 dan lain-lain lagi yang perlu kita laksanakan untuk kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Selain daripada itu, banyak lagi aspek-aspek yang amat perlu kita lakukan, seperti penurunan kadar kemiskinan umpamanya, peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat. Inilah yang diharapkan dalam mereka memberi kita peluang untuk memerintah negeri Sabah. Baik. Dan saya percaya itu sudah termasuk dalam agenda untuk Belanjawan 2021. Saya kira rakyat mengharapkan high expectation sebenarnya untuk melihat perubahan-perubahan ataupun kemajuan yang Datuk Seri katakan ini mungkin dalam 100 hari ataupun mungkin dalam setahun kita lihat nanti pada tahun 2021. Kita harapkan yang terbaik untuk kerajaan negeri Sabah. Baik, akhir sekali Datuk Seri, nasihat dan harapan Datuk Seri kepada rakyat Sabah ini untuk kita sama-sama mengharungi pandemik COVID-19 ini, mengharungi cabaran kita sekarang ini. Apa pesan Datuk Seri kepada rakyat kita? Saya berharap kepada rakyat kita di negeri Sabah ini, kita harus bersama-sama memastikan bahawa usaha kerajaan untuk memerangi pandemik COVID-19 ini dapat kita tangani. Satu cara yang paling utama ialah untuk kita mengikut nasihat kerajaan melalui Kementerian Kesihatan, mengamalkan SOP yang telah ditentukan dan juga mengurangkan aktiviti-aktiviti yang boleh kita dijangkiti oleh pandemik COVID ini. Bagi saya, apapun perancangan kerajaan, cara kerajaan mengadakan PKP dan sebagainya, tetapi yang penting ialah disiplin rakyat. Apabila mereka mempunyai kesedaran, mengerti bahawa perlu mereka mengamalkan SOP yang diberitahu oleh kerajaan, insya-Allah kita boleh memerangi dan mengurangkan penularan COVID-19 ini. Itulah harapan saya kepada rakyat, supaya mereka sama-sama dengan kerajaan, dengan agensi-agensi kerajaan keseluruhannya. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada frontliners kita, petugas-petugas barisan hadapan, Jabatan Kesihatan, doktor-doktor perubatan dan polis, PDRM, Angkatan Tentera, NGO yang lain yang terlibat sama untuk memastikan kita selamat, rakyat selamat dalam jangkitan ataupun daripada jangkitan COVID-19 ini. Baik. Dan mungkin secara pendeknya lagi, Datuk, sebagai seorang yang ada pengalaman mendapat rawatan COVID-19 ini, secara ringkas kita mematikan stigma sebenarnya terhadap mereka yang memandang serong bekas pesakit COVID-19. Ya. Datuk. Saya lah antara orang yang mempunyai pengalaman apabila kita sebut COVID-19 ini. Saya dirawat di hospital selama 12 hari. Saya mengalami bermacam-macam simptom
awal sebelum masuk ke hospital, 2-3 hari saya tidak ada nafsu makan. Selepas dirawat, barulah keadaan baik. Semua badan saya sakit, macam-macam yang saya rasa memang agak menggerunkan. Tetapi syukur alhamdulillah saya dapat mengatasi ini. Dapat juga sembuh daripada penyakit yang cukup berbahaya ini. Baik. Dan saya harap rakyat kita mesti terus memberi sokongan kepada semua yang mendapat jangkitan. Kita terus beri sokongan kerana inilah maksudnya kita jaga kita ya, Datuk Seri. Jadi terima kasih sekali lagi di atas kesudian Datuk Seri bersama dengan kami di Bicara Naratif. Kami di sini mengucapkan selamat maju jaya. Semoga kita dapat mendepani mengharungi pandemik ini dengan lebih hebat lagi. Ya, kita mulakan dari sekarang dan insya-Allah pada tahun 2021 kita harapkan kita akan dapat melihat kemajuan ataupun pembangunan yang telah kita perkatakan pada hari ini insya-Allah. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah ya, Datuk Seri Panglima Haji Ji. Terima kasih RTM. Kami amat bergembira berbesar hati dengan kehadiran Datuk Seri. Baik, teruskan bersama RTM dan kita akan berjumpa lagi dalam Bicara Naratif minggu hadapan insya-Allah. Saya Elvin Mahathir Yunus. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.